أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ini memulakan perkongsian pelajaran kita daripada surah Al-An'am. Pada hari ini kita berada pada halaman yang ke-130. Kita bersyukur betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri peluang kepada kita untuk menyambung meneruskan pengajian kita sebagai sumber hidayah yang kita mohon pada setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Macam mana suasana sekarang ni Ustaz? Ceria dan apatah lagi bila dapat berita bahawa boleh melangkau Allah. negeri Ustaz. Masya-Allah, Ramai-ramai dalam kereta. Saya yakin bagi tuan-tuan yang berada di rumah pun sudah dapat berita gembira tersebut. Bagi yang berada di PKPD, kita doakan terus dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan bertemu suatu hari nanti. Betul, untuk sama-sama kita mengingatkan dengar bacaan Al-Quran daripada tuan-tuan perempuan adik-adik yang berada di rumah Jadi kita ambil kesempatan pada hari ini kita share dahulu, dengar betul-betul apa yang kita ada pada halaman 130, share di Facebook ataupun mungkin yang melihat menonton di YouTube, beritahu pada kawan, dan kita doakan kalau kita ada rezeki nanti kita bertemu. Amin. Atas Al-Quran. Betul memang menarik Ustaz kalau katakan kenduri sekarang tak boleh buat tapi kalau kenduri boleh buat nanti antara aktiviti penting ialah bacaan Quran dikumandangkan. Subhanallah. Ini perubahan-perubahan yang kita boleh buat agar masyarakat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada minggu ini dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi memulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'da. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tak lupa pada tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan dan limpah perkenan Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama pada hari ini. Sahabat-sahabat di Facebook sekarang ni yang menyaksikan ramai sekali. Puan Arina Arifin dari Germany. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kru-kru semua, mudah-mudahan dipermudahkan semua. Jadi mari kita mulakan kelas kita ataupun sahabat kita ini bersama dengan sahabat kita yakni Al-Quranul Karim dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah. Kita mulakan sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah bersama adik-adik, anak-anak yang juga ya masih lagi bersekolah ya, tetapi mungkin ambil kesempatan pada tengah hari ini adik-adik sekalian untuk kita belajar, kita baca Al-Quran kerana ia adalah sebagai sumber hasanah dalam kehidupan kita dan ia akan menceriakan, mencerahkan hati kita untuk belajar, untuk kita mendapat kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita dalam halaman 130 kita akan melihat ayat 19 hingga 27. Mari sama-sama kita perhatikan apakah sinopsisnya. Iaitu pada ayat yang ke-19 kita melihat kepada kesaksian Allah dan pentingnya Al-Quran dalam hidup ini. Ya, ada satu perkara yang penting yang kita nak melihat tentang istilahnya syahadah. Dan pada ayat 20 hingga 24 pengetahuan ahli kitab mengenai nabi, pendustaan mereka terhadap Allah dan pengingkaran orang musyrik kepada hari akhirat. Ya, ini yang kita akan lihat pada ayat 20 hingga 24. Disambung pada ayat yang ke-25 antara sikap angkuh orang musyrik terhadap seruan daripada Allah iaitu Al-Quran, dan pada ayat 27 keadaan orang musyrik di hadapan neraka atau cara mereka dibinasakan yang kita akan lihat bersama untuk kita ambil pelajaran. Sekali lagi, surah Al-An'am berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang iman. Tidak banyak peraturan yang diberikan, tetapi ia mengingatkan kepada kita back to basic, kembali kepada asas. Dan inilah perjuangan 13 tahun. Antara 13 tahun di Mekah dan di Madinah itu sekitar 10 tahun. Walaupun 10 tahun itu banyak peraturan yang dibekalkan, tetapi sebenarnya yang lebih mencabar adalah perjuangan di Mekah ataupun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah itu. Kerana iman, akidah ini perlu dilihat sebagai asas dalam diri keluarga masyarakat, barulah di atasnya boleh tumbuh pohon yang merendang yang memberi manfaat kepada seluruh dunia. Itulah kita perlu tanamkan, kita semak balik tentang iman pada ayat 19 hingga 23 pada bahagian pertama ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, walaupun hari ini Ustaz bermula mungkin ada yang nak mengatur perjalanan dan sebagainya, Ustaz. Tapi kalau boleh janganlah tinggalkan Al-Quran kita. Rahmat Allah Ta'ala beri pada kita, kita bersama dengan Al-Quran selama ini. Jadi mudah-mudahan Al-Quran terus bertakhta di hati kita, di hati tuan-tuan semua, di hati saya. Mudah-mudahan senantiasa bersama dengan Al-Quran. Dan saya nak cadangkan Ustaz ya, kalau katakan siapa yang balik kampung, Ustaz, pergi ke mana-mana tu, paling kurang 3 orang baru. Allah 3 orang baru. Betul, kita Ustaz. beritahu pasal My Quran Time. Ya, manalah tahu kan, ada yang kata saya bawa hadiah ke buah ke apa ke, sambil tu cakap nanti jangan lupa tengok My Quran Time. Ini antara usaha kita bersama untuk memastikan bahawa mesej yang amat istimewa ini, Nabi berjuang 23 tahun untuk memastikan ayat-ayat ini dapat dikumandangkan di seluruh dunia. Maka kalau tuan-tuan dapat, selain daripada kongsi di Facebook, yang tak kongsi ke ataupun yang berjalan nanti itu beritahu ya. Tak apa kalau beritahu orang yang dah tengok pun alhamdulillah. Betul, tapi kalau yang tak tahu, dia kata oh ada, inilah My Quran Time. Silakan kita mulakan. Terima kasih Ustaz. Kita berada di muka surat 130. Pejam celik tuan-tuan, kita dah masuk juzuk yang ke-7, berada di juzuk yang ke-7, dan hari ini kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-19 sehingga ayat 23 saya separuh muka surat. Jadi permulaan ini saya nak cuba baca bacaan murattal dengan tarannum sikah ya, insya-Allah. Jom sama-sama kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد
قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 19 hingga 23 yang memulakan pelajaran kita pada hari ini. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahawa ada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi inilah yang diajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada kita apabila seseorang mempersoalkan tentang kebenaran apa yang kita bawa, ayyu syai'in akbaru syahadah, apakah siapakah saksi yang paling lebih besar? Katakanlah ya, kulillah, ya, katakan Allah syahidum baini wa bainakum. Apa ceritanya? Ceritanya ialah orang-orang musyrik ini dia mempersoalkan mesej yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersoalkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu mereka kata, betul ke kamu bawa kebenaran? Ustaz, ya. Jadi pada waktu itu mereka kata, kalau betul siapa saksi? Siapa saksi? Siapa yang kata betul? Jadi ketika ini kalau seseorang itu goyah, tidak kuat tauhidnya, dia akan cakap bahawa betul lah juga, tak ada orang lah yang nak menjadi saksi. Tetapi Allah mengajarkan apa? Qulillah, katakanlah Allah sebagai saksi. Kalau ada di kalangan kita tuan-tuan sekalian yang kata bahawa jomlah kita baca Quran, Quran ni kebenaran, kita mesti kembali pada Quran agar kita kembali berjaya. Kalau ada yang kata, siapa yang kata boleh berjaya? Mana testimoni? Kan? Siapakah testimoni, siapakah syahadah yang menyaksikan kebenaran ini? Allah. Allah dah tengok dah, pasal Allah yang tahu dan Allah kekal. Kalau nak cakap testimoni ataupun kesaksian di kalangan manusia, kadang-kadang manusia ni ketika hidup dia berjaya, tak berjaya, dia buat perkara baik, kadang-kadang tak baik, kadang-kadang kita kagum, kadang-kadang kita benci kepada seseorang manusia yang masih hidup. Tetapi bagi manusia yang sudah pun terbukti di dalam Al-Quran, satu, tapi lebih penting daripada itu ialah Allah yang maha hidup, itulah syahadah yang menjadi saksi. Jadi kita kata Allah, kan, saya ada Allah, Allah yang cipta segala-galanya, ini lebih real untuk menjadi saksi. Agar apa? Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap juga kuat semangat, ya, wa uhiya ilayya hadza
Allah telah mewahyukan kepadaku hadzal Quran. Quran ini, apakah peranan Quran? Kerana kita faham bahawa ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah ini banyak memberi unzir ataupun nazir Ustaz, memberi peringatan kepadamu bihi. Apa maksud bihi? Dengannya, iaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ini berperanan untuk memberi peringatan, membetulkan balik apa yang tak betul, dan makin kita membaca Al-Quran, Quran akan meluruskan mana-mana kekurangan dalam diri keluarga kita, tuan-tuan. Itu kelebihannya. Itu sebabnya tuan-tuan sudah mengikuti 130 halaman dalam My Quran Time ini, saya yakin tuan-tuan ada perkara yang dibaiki. Mula-mula kita baca Ustaz, baca, kita faham tadabbur sikit-sikit, tetapi insya-Allah Quran ini dia berperanan untuk membetulkan mana yang tak betul. Dan lebih daripada itu, bihi liunzirakum bihi wa man balagh, dan juga siapa yang Quran yang sampai padanya. Jadi ceritanya ialah Quran ini satu adalah risalah yang penting Nabi sampaikan. Lebih daripada itu, kalau kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga perlu menjadi orang yang menyampaikan Al-Quran ini. Tuan-tuan share di Facebook, cakap dengan anak ataupun cakap di pejabat. Yang penting kita sampaikan ikut kemampuan masing-masing. Ini akan menyebabkan apa? Quran itu dia akan sampai dan dia memberi kesan kepada orang-orang yang sampai Quran kepadanya. Innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahatan ukhra, pertanyaannya, adakah benar-benar bersaksi bahawa Allah bersama dengan Tuhan yang lain? Qul la ashhad, aku tidak bersaksi kalau ada Tuhan lain. Innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Jadi Nabi menyatakan bahawa Tuhan itu esa, satu, dan aku bara', aku berpisah daripada apa yang kamu syirikkan. Jadi makin kita bersama Al-Quran, kita makin mengesakan Allah. Makin bersama dengan Al-Quran, makin kita mentauhidkan Allah. Makin bersama dengan Al-Quran, kesannya apa? Ahli keluarga kita jauh daripada punca syirik. Syirik inilah yang menjadi tema di dalam syirik dan tauhid ini adalah dua perkara yang sering disentuh di dalam surah Al-An'am, dan syirik ini digelar sebagai zulmun azim dalam surah Luqman, sebagai kezaliman yang amat-amat besar, Ustaz, Jadi ini ayat 19 bercerita tentang berinteraksi dengan orang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Pada ayat 20, 21, 22 bertukar audience ataupun yang mendengarnya, iaitu kali ini kepada ahli kitab. Tapi mungkin ada yang bertanya, ini surah Makkiyah. Ini bukannya dekat Madinah yang banyak ahli kitab. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, di hujung Makkiyah itu, orang-orang Mekah ini dia pergi ke Madinah. Jadi dia bertanya kepada ahli kitab, betul ke ada rasul? Betul ke? Betul ke? Mereka kata sebenarnya tak ada, tak betul. Padahal apakah realitinya? Ayat 20 itu boleh kita baca sekali lagi, Ustaz, untuk kita tengok realiti ahli kitab, mereka sebenarnya apa? Ayat 20. Okey, kita baca ayat 20, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah SWT. Macam kenal anak, anak ni maksudnya daripada kecil sampai besar, perangai macam mana, apa sebagainya. Jadi ini Allah berikan perumpamaan kepada ahli kitab ataupun orang yang beri kitab, yang kenal siapakah Nabi Muhammad. Dia tahu sebenarnya Nabi akan keluar pada akhir zaman. Dalam Taurat mereka kenal Nabi Muhammad itu siapa, membawa risalah apa, mereka tahu. Kerana apa? Kerana mereka ini diberikan kitab. Dan perkara ini juga berlaku pada orang Kristian, orang Yahudi pada zaman sekarang. Mereka sebenarnya tahu, makin lagi mereka ini mengkaji Al-Quran ataupun mengkaji agama mereka yang betul, mereka makin kenal. Mereka tahu.
Tetapi apa yang berlaku? Mereka tidak beriman, itu yang menyebabkan mereka rugi. Jadi sama macam orang Islam, kalau kita dah ada Quran, kemudian kita tidak betul-betul respon, beriman betul-betul pada Al-Quran ini sepanjang hayat, kita akan jadi orang yang rugi. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu apa? Syahida. Ya, menyaksikan 160 kali di dalam Al-Quran, dan ia muncul tadi pada ayat yang ke-19. Syahadah ini, kesaksian ini penting. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu syok sendiri, Ustaz, ya. Kadang-kadang kita baca, kita buat sesuatu, kita syok sendiri. Betul. Jadi bila ada syahadah, Nabi pada waktu itu tak nak syok sendiri. Jadi orang tanya, engkau syok sangat, siapa yang jadi saksi? Allah. Jadi kalau kita ada Allah sebagai saksi kepada kita, subhanallah, ya. Itu satu kepuasan bahawa kita ini tidak syok sendiri, kita ada asas. Macam mana kita nak tahu kita ada asas? Sudah tentunya kita kembali balik kepada kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan beramal setiap hari, tahu, oh rupanya Allah cakap begini dalam surah Al-An'am untuk saya buat. Saya tahu dalam surah Maidah. Itu akan mewujudkan kepuasan pada diri kita di sini, dan lebih itu apabila sampai di akhirat tak adalah syok sendiri, rupa-rupanya tersilap. Allah. Kan? Tak sampai ke syurga. Pasal apa? Rupanya tidak ikut SOP, panduan, dan inilah aktiviti tuan-tuan setiap hari. Kita doakan ahli keluarga kita terus ada syahadah, kesaksian betul-betul daripada Allah, pasal kita selalu bercakap dan Allah bercakap dengan kita dengan membaca Al-Quran. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Ustaz Fazrul, sahabat kita Puan Siti Nurbayah. Mari baca Al-Quran bersama. Memahami dan menghayati itu memerlukan panduan. Ayuk, mari kita ikuti My Quran Time setiap hari dari peminat dari saya, peminat MQT di Singapura. Puan Siti, terima kasih. Dah lama tak ke sana, Ustaz? Ustaz? Dah lama tak ke sana. Amin ya Rabb. Qariban insya-Allah. Soon insya-Allah. Dan juga Puan Ainil Hayati, semakin tenang dan sifat marah jadi kurang bila bersama dengan Al-Quran. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasihlah kerana terus, dan tahniah sebenarnya kerana kita semua bersungguh untuk bersama dengan Al-Quran. Tapi tak apalah, Makali Ustaz ada hari ini dia tak sempat pukul 12. Tapi masa dia ada lagi petang pula dia kata. Jadi maksudnya kita ada 4 kali sehari. Jadi rebutlah peluang ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab istimewa juga dalam My Quran Time kita berkongsi tentang tajwid. Jadi mari kita tengok hukum tajwid yang kita nak kongsikan pada hari ini, iaitu sifat tafashi. Sifat tafashi, huraian sifat-sifat tunggal. Hari ini kita memilih sifat tafashi, iaitu bermaksud dari segi bahasa menghembur ataupun menghamburkan. Ataupun dari sudut istilahnya, berhamburan angin ketika gigi depan, antara gigi depan dan lelangit keras ketika menyebut hurufnya. Berhamburan anginnya, bukan berhamburan gigi. Berhamburan anginnya. Jadi hurufnya ialah shin. Hurufnya ialah shin. Kalau kita sebut huruf shin kan memang dia berhamburan angin, kita sebut ash. Kan? Shi, shu, sha contohnya. Dan kalau kita melihat dari segi ayat dia ataupun contoh dari segi ayat yang kita tengok, iaitu pada mula-mula kita baca qul ayyu syai'in, qul ayyu syai'in, itu antara kan. Lepas tu jumpa lagi syahadah, dan ada lagi contoh-contoh dia itu. Maksudnya berhamburan angin apabila kita menyebutnya. Latihan macam mana? Latihan kita letak huruf alif di hadapan huruf shin. Kemudian huruf shim tu kita matikan dia. Huruf shin tu kita matikan dia. Contoh, ash, itu nak baris atas. Kalau baris depan, ush. Kalau baris bawah, ish. Itu latihan dia kan. Ash, ush, ish. Kan? Saya rasa sahabat-sahabat kita Ustaz, ada yang suka makan apa tu? Apa yang makanan Jepun tu? Apa tu? Apa tu? Sushi. 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 Jadi boleh latih lah. Kena ajak kami pun boleh juga. Betul juga. InsyaAllah. Okay, jadi selamat mencuba huruf shin. Sifat dia
tafashi, Ustaz. Tafashi. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Tafashi satu huruf je Ustaz ni. Satu huruf. Jadi kalau tak betul sifat dia tu berhamburan tu tak betul lah. Contoh si. Kita baca qul ayyu sai'in akbaru sahada. Salah lah. Sifat tu tak kena. Syalah. Jadi syalah lah. Jadi kena betul-betul sifat dia tafashi, menghambur angin kita. Okey, baik. Jadi ini adalah panduan untuk kita baca huruf tafashi tadi tu yang bersifat tafashi dan sebagaimana kita lihat sebentar tadi kita dah bincang sampai ayat 20 Ustaz ya. Ayat 21 kita belum bincang lagi. Allah menyatakan waman azlamu mimman iftara, siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan kepada atas nama Allah ya pendustaan ataupun mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azlamu ini kalau kita tengok daripada perkataan zulm, kezaliman paling besar ialah syirik kepada Allah SWT. Dan syirik ini mengapa jadi syirik ya dalam diri seseorang, sama ada khafi ataupun jali, yang sembunyi ataupun yang jelas, adalah kerana satu mendustakan atas nama Allah. Sebabnya kita kena berjaga-jaga. Ada penceramah kan yang kadang-kadang macam mana formula nak tarik rezeki kan. Memang tajuk tu menarik perhatian kan. Tapi kita kena pastikan ada sumber daripada al-Quran. Ya, tak nak pula nanti dia kata kalau nak tarik rezeki ni kena baca ini 3 kali campur air jeruk, campur air apa sebagainya. Kita tak nak perkara tersebut ya. Yang pertama. Yang keduanya adalah kadzdzaba bi ayati, iaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, nampak kebesaran Allah, nampak kehebatan al-Quran, pergi di luar nampak kehebatan matahari, bulan, ini semuanya tidak mungkin diciptakan oleh manusia, tapi masih lagi cakap bahawa sebenarnya Allah ni perlu tidak perlu diberi perhatian ataupun tidak perlu diberi tak perlu disembah ya. Jadi ini sumber kezaliman. Allah kata innahu la yuflihu zalimun. Orang zalim confirm tidak berjaya ya. Jadi itu ayat 21. Pada ayat 22, yauma nahsyuruhum, semuanya akan kami kumpulkan jami'a summa naqul, kami berkata ya, Allah menyatakan kepada orang-orang yang syirik ini, aina syurakaukum, mana yang kamu syirikkan itu, allazi kuntum tazumun, yang kamu confident sangat, yang kamu yakin sangat kepercayaan itu, tapi sebenarnya apakah kata mereka? Sebenarnya mereka tak ada ya. Thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini jawapan mereka ya. Apa kata mereka? Bila dah sampai ke sana nanti, la takun fitnatuhum, tidak ada lagi fitnah. Fitnah ni maksudnya cara berfikir yang kompleks yang menghalang daripada ketauhidan pada Allah SWT ya. Itu sebabnya al fitnah asyadu minal qatl kan. Itu biasa orang cakap fitnah yang kata orang A buat itu ini tak betul, bukan. Maksud fitnah yang asalnya ialah cara berfikir yang bohong, yang kompleks, menghalang daripada kebenaran tauhid. Itu fitnah ya. Jadi bila sampai akhirat dah tak ada fitnah dah ya, tidak berlaku syirik dah. Pada waktu itu orang yang mensyirikkan Allah kata apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin, kami tidak mensyirikkan Tuhan. Tapi sebenarnya di dunia ini mereka mencampur adukkan perkara itu. Salah satunya apa tuan-tuan? Dalam hidup kita mungkin kita kata kita tak sembah berhala ya, tapi kita kena berjaga-jaga. Kita kadang-kadang sembah kepada tokoh. Kalau tokoh ni cakap betul, kalau tokoh ni cakap tak betul. Itu juga selebriti. Perkara ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Jangan sampai kita mengidolakan sampai kita mensyirikkan orang kepada Allah SWT ya. Kita tidak mahu jadi perkara itu. Ataupun kita mensyirikkan hawa nafsu kita, itu juga menjadi sumber syirik, di mana kita pegang pendapat kita lebih daripada pendapat daripada al-Quran. Cara bagaimana kita nak elak daripada ikut hawa nafsu itu ialah kita selalu baca al-Quran. Lambat laun hawa nafsu kita itu akan tunduk kepada apa yang ada di dalam al-Quran. Jadi itu ayat 23, ayat 24 hingga ayat yang ke-27 kita nak baca terus Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-24 sehinggalah ayat yang ke-27. Jadi ayat yang kita nak sambung seterusnya ini ada dua tempat yang akan kita jumpa huruf shin tadi. Itulah musyrikin. Kan kita dah baca tadi ya. Ayat 24 sampai ayat akhir ini tak ada huruf shin Ustaz. Tapi tetap kena jaga-jaga huruf-huruf yang telah kita kongsikan sebelum ini, zal dan sebagainya. Okey, baik, mari kita cuba baca ayat yang seterusnya ini 24 sampai akhir 27. Saya nak cuba dengan bacaan taranum tadi dah sikah, kita cuba jaharkah pula ataupun jiharkah ataupun ajam. Ajam. Okey.
Cuba tuan-tuan dan puan jawab kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 24 hingga ayat 27 ini menerangkan kepada kita pada ayat 24, lihatlah, unzur, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang daripada mereka. Ya, jadi kalau awal tadi kita bercakap tentang siapa yang bersyahadah, yang bersaksi kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah, ya. Itu daripada atas kita bercakap pembuktian. Kali ini unzur, perhatikan, ini pembuktian daripada sejarah. Itu yang sebabnya Ustaz, ya, kita pergi ke Mesir nanti insya-Allah, kan, pergi ke Jordan ke, kita pergi ke Palestin ke, tempat-tempat ini ataupun kita boleh pergi je di kawasan Indonesia, Malaysia ini, tempat-tempat yang kita nak tengok apa, kaifa kadzabu ala anfusihim, ya, bagaimana orang-orang yang mendustakan. Ini pembuktian pasal mereka cakap, betul ke nabi ini bawa cerita-cerita, betul ke ini asatirul awwalin. Nanti kita akan baca, ya, Ustaz dah baca dah tadi ayat 25 iaitu ini cerita dongeng kot. Betul. Kalau cerita dongeng, pergi unzur, ya, kalau ayat yang 24 ni, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Apa yang mereka dustakan, ada-adakan itu kita nampak wadal itu maksudnya adalah hilang. Kita tengok macam contohnya Firaun, contohnya mereka, dia ada buat pelbagai perkara, tapi akhirnya kalau kita pergi ke Mesir kita nampak tinggalan daripada kebejatan, kerosakan yang dia buat dan akhirnya hancur, habis, ya. Dan kita pergi ke Europe contohnya ataupun ke Soviet Union, tentang Stalin ke ataupun Lenin, mereka mendustakan kepada agama, sebenarnya mereka mendustakan diri mereka sendiri. Bukan dustakan Allah. Allah tetap betul. Dan akhirnya bila kita tengok unzur, Allah suruh kita tengok, terbukti betul lah sebenarnya
nabi ni memang betul ada orang yang tipu ni memang hancur, wadal ya, wadal ni maksudnya hancur ataupun telah hilang dia punya kesannya. Itu adalah seruan daripada Allah Subhanahu taala. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran pun untuk kita siru fil ard ya, berjalan di atas muka bumi. Mungkin sekarang tak boleh jalan lagi ustaz ya, tak apalah ya. Tapi kita doa nanti bagi syarikat travel ya, musafir, kalau pergi ke mana-mana pastikan bawakan pelanggan nanti dengan perspektif Al-Quran. Ya, barulah kita akan dapat tengok, tak adalah asyik bergambar depan piramid senyum begitu sahaja kan. Padahal sunnah Nabi sebenarnya ada tempat-tempat yang Nabi bercepat dan tidak senyum. Kerana apa? Nabi memahami apa yang Allah seru di dalam Al-Quran. Maka pada ayat yang ke-25 Allah membongkar tentang bagaimana orang boleh jadi degil. Maksudnya wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, ya, iaitu ada penutup pada diri mereka dan juga wa fi adhanihim waqra, ada sumbat dalam telinga mereka. Ya, Hamka menyatakan bahawa sumbat itu ialah kerana dendam ya, dan di hati mereka ada benci. Jadi benci campur dendam. Kesannya apa? Hatta idza ja'uka yujadilu ataupun wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Bila mereka melihat kepada kebesaran-kebesaran Allah, pasal dah dengar benda yang dia tak suka, pasal dia tak suka kacau Ustaz ya. Selama ni dah ada berhala ataupun saya dah kagum pada tokoh ini, tiba-tiba orang tegur kata jangan kamu kagum pada tokoh ini. Dia marahlah. Jadi bila marah, bila orang Nabi Muhammad bawa kebenaran, dia dampak kebenaran pun kata tak terima. Ya, itu rahsia mengapa kalau di sini Allah cakap terusnya hatta idza ja'uka yujadilu naka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Orang yang kufur ini dia suka berhujah, berdebat dan akhirnya dia akan dismiss. Ya, dia kata Nabi ni kau ni asatirul awwalin, ini adalah rekaan semata-mata. Jadi bagaimana kita nak tahu bahawa Nabi cakap itu rekaan ke tidak, sebagaimana yang kita baca daripada ayat 24 tadi, unzur, tengok bukti-buktinya. Ajak kepada, kalau tuan-tuan yang buat travel nanti ajak kepada yang non muslim, ajak sekali. Okey, ini tempat contohnya Firaun yang hebat tapi akhirnya hancur. Kan, bagi pengajaran begitu, sama ada untuk Islam ataupun bukan Islam, akhirnya rupanya sebenarnya Nabi cakap itu bukannya asatirul awwalin. Bahawa Quran ini cakap bukan asatirul awwalin. Ini adalah kebenaran, menyebabkan kita tidak mengenepikan kebenaran tauhid. Dan pada ayat 26 Ustaz ya, apakah yang mereka buat bila mereka dah cakap mereka berdebat? Satu, mereka kata Nabi ni buat cerita dongeng. Dua, seterusnya apa yang mereka buat untuk mengekang Nabi daripada berdakwah? Ayat 26. Kita baca sekali lagi Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Ada sahabat kita Puan Nuraini Saleh. Ustaz, nanti kita pergi. Kita alhamdulillah menyaksikan microtan dari Perth, Australia. Perth. Itu pergi saya. Kena pergi tu Ustaz. Ya, di tepi kangaroo ya. Di tepi kangaroo nanti ya. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-26, masya-Allah. Ini apa lagi sekatan-sekatan ya yang dibuat pada Nabi Isa ya. Ayat 26. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Dan mereka melarang orang lain mendengar Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Ini dua perkara Ustaz ya, yang mereka buat, jauhkan orang jangan dengar Quran dan mereka sendiri jauhkan, padahal yang mereka buat itu membinasakan diri mereka, mereka tak sedar. Pelajaran untuk kita apa? Pelajarannya ialah kita kena dekatkan ahli keluarga kita dengan Al-Quran. Ya, kita sendiri dekatkan dengan Al-Quran. Insya-Allah diri kita tidak akan rosak. Ya, diri kita yang rasa macam saya ni teruk dulu apa sebagainya, Allah akan bantu. Tapi kalau kita tak kempenkan anak kita, ahli keluarga kita dekat dengan Al-Quran, kesannya nanti ialah wa in yuhlikuna illa anfusahum. Mereka merosakkan diri mereka sendiri. Dan pada ayat 27, walau tara, jika kamu melihat mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata andainya
kalau boleh kami kembali ke dunia ini, kami tidak akan dustakan, kami menjadi orang beriman, tetapi nasi sudah menjadi apa Ustaz? Menjadi bubur. Ya. Jadi bubur. Dah habis dah lah. Bubur okey lagi boleh makan kan. Ini kira dah habis. Ya. Peluang hanya sekali, kita bersama-sama, dan itulah kandungan ayat halaman 130 ini dalam situasi kita saksikan, iaitu sebelah kiri itu seruan untuk there's no god, ya, kecuali Allah, tiada ada Tuhan kecuali Allah. Tapi bagi orang Kristian, orang Yahudi, dia kata oh my god, kan, god yang lain, ataupun oh my three gods. Okey, jadi itu perkara yang kita kena sampaikan tuan-tuan, ambil peluang itu. Kemudian dalam Taurat dan Injil ada bercakap tentang Nabi Muhammad ataupun Ahmad, tetapi bagi orang-orang tertentu, mereka cuba menyembunyikannya dan membuat bising, ya, menjauhkan daripada mendengar Al-Quran. Dan kita harapkan kita bukanlah orang-orang yang menutup peluang untuk lebih ramai lagi mendengar Al-Quran. Jadi kita bawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, menjadi orang bijak dengan mengambil peringatan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, menghayati dan mempelajari sifat dan karakter Nabi agar tumbuh rasa cinta kepadanya dan ingin berjuang bersama Nabi. Dan yang ketiga, menjauhi kezaliman terbesar, ya, seperti mengabaikan ayat-ayatnya dan menifatkannya Allah dengan sifat makhluk, iaitu syirik kepada Allah SWT. Moga-moga Allah pimpin kita agar kita sentiasa berjuang dan menghargai Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita doakan Ustaz, sahabat-sahabat kita walau di mana jua berada, Allah SWT kurniakan kesembuhan bagi yang diuji dengan kesakitan, dilapangkan kehidupan bagi mangsa-mangsa banjir dan sebagainya, Allah permudahkan. Dan juga sahabat kita ni Izzah Sam, mohon agar didoakan pakciknya yang kini sedang ternak di Singapura, General Hospital Singapura. Mudah-mudahan kita sama-sama munajat doa, Allah permudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini mata kami melihat kalam-Mu Al-Quran, alangkah bahagianya. Telinga kami ya Allah mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, alangkah bahagianya kami ya Allah. Ya Allah, hati kami saat ini ya Allah, hati yang dibaluti dengan kalam-Mu Al-Quran, bahagianya kami ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah kau tarik daripada kami Al-Quran, bahkan ya Allah dekatkan lagi kami dengannya ya Allah. Jatuhkan cintamu kepada kami dengan Al-Quran ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkan kami membacanya, memahaminya dan mengamalkannya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita dan kita dapat sama-sama menjadi orang yang mentauhidkan Allah, menghargai Al-Quran, pelajaran Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam usaha tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan menyumbang dan menyokong kepada usaha kita bersama menghasilkan pelbagai program pendidikan berasaskan Quran agar masyarakat kekal dan kuat bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, kerana ia mudah sahaja terjerumus apabila tidak ada panduan SOP dari Al-Quran. Kita bertemu pada jam 5 petang, pada jam 10 malam insya-Allah dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita terus menjadi orang yang berjaya. Amin. Bersama Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal.